أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jadi bermula sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah yang masih lagi membantu dan mengizinkan kita untuk terus kita berada di pagi hari. Hari ini hari Rabu, untuk kita terus berkongsikan mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat ke-10 Al-Baqarah. Kemudian kita menterjemahkannya dan akhirnya kita akan memahami ayat-ayat, sebab kita sudah boleh menterjemahkan kalimah-kalimah, maknanya kita boleh menterjemahkan keseluruhan ayat itu, dan kita juga memahami dalam kita mengupas kalimah-kalimah tu, kita juga memahami konteks-konteks kalimah, ya, sebab kita sudah kenal kalimah tu dalam lebih kurang dalam 12 perkara. Bila kita membincangkan mengenal kalimah ni, lebih kurang tuan-tuan boleh kita katakan ada lebih kurang 12 perkara. Kadang-kadang kita gunakan 8 kaedah. 8 kaedah tu kalau kita pecahkan, dia semua sekali ada lebih kurang 18 aspek kalimah yang kita kena kenali, ya. Yang pertamanya, bila kita mengenal membaca kalimah ataupun kita membincang satu kalimah, pertama sekali kita kena kenal ialah apakah komponen-komponen asal kepada kalimah tu yang membangunkan ataupun yang membentuk share belum lagi, ya, ini baru mukadimah, ya, iaitu komponen, kita panggilkan komponen, ya. Itu ini sebagai atur cara dia, ya, ataupun susunan yang untuk tuan-tuan guna pakai apabila kita kata mengenal tu apa dia, ya. Kita kena spesifik, ya. Sebab kadang-kadang kita sebut saja tapi kita tak specify dia. Jadi ramai peserta ataupun pendengar dia tak berapa faham apa yang dimaksudkan. So dalam zaman sekarang ni kita kena specify. Mungkin besok saya akan kongsikanlah secara terperinci apa yang dimaksudkan mengenal. Yang pertamanya, tuan-tuan kena tahu komponen dipanggil ataupun bahagian-bahagian kalimah. Sebagai contohnya, kita kita mengupas sekarang walahum, kan, ya. Walahum tu. So pertama sekali tuan-tuan kena kenal sebelum menjadi walahum tu apakah komponen pecahan dia. Iaitu waw, la dengan hum. Ya, itu dia. Macam mana kita nak menentukan komponen tadi? Ya, komponen ialah satu bahagian daripada kalimah tu. Bila kita asingkan, dia akan menjadi bentuk perkataan. Maknanya dia mesti memberi makna. Sama ada perkataan tu dalam bentuk harfun ataupun bentuk ismun ataupun fa'lun ataupun bentuk imbuhan. Imbuhan. So imbuhan tu pun ada makna dia. Jadi bila kita asing itu, setiap komponen tu mesti ada memberi makna, ya. Bila digabungkan barulah dia menjadi kalimah. Itu pertama sekali. Yang kedua, kemudian kita menerangkan kalimah tu. Maknanya kalau walahum tadi,
pertama tadi kita menerangkan komponen tu, setiap komponen tu bila kita dah pecahkan dan asingkan komponen-komponen tu, kita mesti menerangkan komponen asal tu. Ya. Yang kedua ialah kita terangkan kalimah itu sendiri, walahum tu. Apa dia walahum? Sebagai satu kalimah tu, kita terangkan apa dia walahum. Itu step yang kedua. Ya. Dan step yang ketiga ialah tuan-tuan mengenal pasti adakah kalimah ni bersabit dengan rumah kalimah. Ya. Bagi rakan-rakan yang telah pun sampai ke tahap mengkaji kalimah-kalimah menerusi e-book, ya. E-book, ya. Mereka akan fahamlah apa yang saya kongsikan ni, ya. So bagi rakan-rakan yang lain belum lagi, mungkin besok saya akan kongsikan ya, apakah 12 perkara yang perlu kita kenali. Mungkin saya akan kongsikan 8 kaedah dulu, ya. Dalam 8 kaedah tu dia dipecah-pecahkan lagi menjadi 12. Jadi apakah pentingnya kita mengenal ni ialah kerana itulah usaha kita yang perlu kita lakukan dan perlu kita pelajari untuk mengenal kalimah. Jangan kata kenal je kalimah, ya. Dia ada ukuran dia, ada teknik dia. Ya. Kalau kita kata kita nak nak kenal kalimah, kita baca terjemahan, tuan-tuan belum lagi, ya. Belum kenal lagi. Sebab terjemahan tu hanya memberi satu komponen je daripada 12 tu. Dia tidak menceritakan banyak perkara. Dia hanya menceritakan makna saja. Dia tidak menceritakan komponen. Dia tidak menceritakan penerangan dalam bentuk jenis dia, dalam bentuk bilangan dia, dalam bentuk jantina dia, dalam bentuk wazan dia. Banyak perkara yang tidak diceritakan dalam terjemahan. Dia hanya memberi satu aspek, iaitu makna. Ya, so kalau kita lihat makna saja, dia tidak memberi kesan yang tepat, ya, sebab pembentukan kalimah ni jenis dia terkait dengan wazan. So bentuk-bentuk mengikut wazan ni memberi makna yang berbeza. Ya, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Melayu, dia tidak kaitkan dengan wazan. Nah, sebagai contohnya katalah kita kata kalimah apa? Ja'ala. Ya. Ja'ala dalam terjemahan dia kata menjadikan, ataupun kalau dalam fi'il madhi dia akan sebut telah menjadikan. Dia telah menjadikan, ya. Tetapi kalau kalimah ja'ala juga diterjemahkan dia telah menjadikan juga. Jadi maknanya dari segi terjemahan dia tidak membezakan konteks. Ya, sedangkan ja'ala iaitu itu wazan kedua. Ja'ala adalah wazan satu. So wazan satu dengan wazan dua di dalam Al-Quran, bentuk kalimah dia berbeza dan makna dia juga berbeza. Berbeza maknanya impact dia, kesan kepada perbuatan tu berbeza. Sebab tu kita kena kenal aspek wazan, ya, aspek wazan yang tidak diceritakan oleh terjemahan. Terjemahan dua-dua tu kalau tuan-tuan tengok diterjemahkan dia telah menjadikan, ya. Ja'ala pun dia telah menjadikan, sedangkan dari segi impak kepada perbuatan tu dia berbeza. Kenapa? Kalau wazan satu, impak dia hanya perbuatan tu menjadikan tu dalam bentuk rutin saja, perbuatan yang biasa, ya. Menjadikan tu satu perbuatan yang rutin, yang tidak memerlukan kesungguhan dalam melakukan perbuatan itu, dan kadang-kadang tidak berulang pun, dan tidak melibatkan kesungguhan dari segi tenaga dan buah fikiran. Ya, itu ja'ala wazan satu. Tapi ja'ala wazan kedua. Kenapa Allah menggunakan wazan kedua ataupun bahasa Arab menggunakan? Kerana nak menunjukkan perbuatan tu berbeza dengan ja'ala. Ja'ala yang rutin, yang biasa saja tadi. Di dalam wazan kedua, dia nak menunjukkan perbuatan tu adalah satu perbuatan yang bersungguh-sungguh dilakukan oleh pelaku tadi. Bukannya biasa-biasa, tak ada. Ya, nah, maknanya
makna menjadikan di dalam ayat tu ialah menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tu secara bersungguh-sungguh. Kadang-kadang berulang-ulang, kadang-kadang dengan penuh tenaga untuk menghasilkan kata kerja perbuatan tu supaya orang yang terlibat tu akan dapat manfaat daripada perbuatan dia. Nah, itu ja'ala. Ya, kalau kita hanya membaca terjemahannya, terjemahan tak ada memberi konteks wazan. Itu baru wazan. Banyak lagi ya konteks-konteks yang lain yang ada dalam 12 perkara itu yang perlu kita pelajari pelan-pelan lah, bukan tiba-tiba tiba-tiba dapat tak ya. Bagi mereka-mereka, sebab tu kita mengadakan program ini secara berperingkat-peringkat ya. So bagi tuan-tuan yang belum lagi mengikuti kelas-kelas kita secara intensif ya, saya galakkan ya tuan-tuan ya mengikuti supaya apa yang tuan-tuan lihat syarahan pagi ini sebenarnya aplikasi daripada apa yang kita belajar ya di dalam kelas-kelas yang kita buat secara berperingkat ya, bermula dengan kelas pengenalan, lepas tu kita buat secara asas intensif, kemudian masuk ke kelas intermediate. Sekurangnya sekarang ni kita mengadakan 3 level ya, 3 tahap pembelajaran untuk membimbing kita semua kepada mengenal kalimah. Sebab kalau kita tidak kenal kalimah, belum tentu lagi kita faham. Ya, kita hanya dapat satu aspek saja, iaitu makna. Sebab sekarang ni banyak Quran diberikan terjemahan dan juga apa dipanggil itu perkata. Ya, perkata tu dia beri makna saja. Begitu juga terjemahan. Ya. Jadi mungkin besok kami saya akan kongsikan apa yang saya maksudkan hari ini. Ada 12 perkara, dia bermula dengan 8 sebab 8 tu dalam bahagian penerangan yang kedua tu dia ada pecahan-pecahan lain ya. Jenis kalimah itu, lepas tu wazan dia, kemudian kalau kata nama tu dia ada pula apa yang dipanggilkan, kadang-kadang dia bentuk nakirah, kadang-kadang dia bentuk ma'rifah. Kemudian dia ada jantina dia ada lagi bilangan dia, maknanya dalam aspek kedua tadi penerangan tu sebenarnya tuan-tuan banyak lagi perkara tu ya. Dan juga aspek i'rab dia pun ada dalam tu. Jadi itu yang menjadikan aspek mengenal kalimah ni sebenarnya lebih pada 8 lah ya, iaitu kita sekarang ni kita gunakan format yang seluruh sekali dalam 12 ya. 12 tu sehingga menterjemahkan kalimah tu. Tuan-tuan sudah mengenal komponen dia, penerangan dia, rumah kalimahnya, 3 huruf akar dia, kata dasar dia, kata terbitan dia, kemudian membuat pembentukan kalimah, kaedah dia dan juga aspek tajwid dia, dan akhir sekali tuan-tuan boleh menterjemah, iaitu memberi makna kepada kalimah yang kita baca di dalam. Itu lebih kurang ya. Ada dalam 12 ya. 12 tak banyak, bukannya 120 ya ataupun 100. 12 je ya untuk kita. Tetapi kalau kita dah biasa buat latihan, insya-Allah kita tak payah ingat pun ya. Dia akan sebati dengan kita, sentiasa ada dalam minda kita ya. Dan perkongsian kita setiap pagi ni sebenarnya dia menzahirkan 12 perkara tu ya, kalau tuan-tuan boleh ikut dan susun dia elok-elok ya. Okey, saya teruskan perkongsian dengan perbincangan kita semalam. Saya sharekan skrin dulu dan saya mutekan dulu ya. Mutekan mikrofon serta sharing the screen. Dan saya terus tunjukkan hasil kerja kita semalam, iaitu dalam simpanan screenshot. Mana dia? Ya. Ini dia ya. Yang kita buat semalam, kita telah membuat latihan tu sehingga pembentukan kalimah walahum ya. Walahum. Jadi walahum
Pembentukan dia straightforward. Sebab apa? Dia kalimah harfun. Ini harfun, yang ni harfun, kemudian ini isim dhamir mabni. Jadi dia tidak ada tiga huruf akar, dan dia tidak ada kata dasar, ya. Jadi kita boleh gabungkan dia terus je, ya. Ambil waw, lepas tu ambil lam, ambil hum, gabungkan dia, jadilah mula la dengan hum ni kita boleh, sebab dia membina kalimah, ya. Jadi la dengan hum ni gabungkan dulu. Jadilah waw yang ni dengan yang ni bila bergabung menjadi lahum, ya. Jadi lahum. Kemudian barulah kita gabungkan, buangkan tanda campur ni, jadilah walahum. Itulah pembentukan kalimah bagi walahum, ya. Dan kita semalam telah pun berkongsikan lahum tu dari aspek nahu dia ialah dia terikat dengan pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur, dan kita telah menghabiskan banyak masa untuk mengenal kenapa dia menggunakan lam yang baris atas, ya. Sedangkan harfun jar juga bermula dengan lam baris bawah. Tapi dalam konteks ni dia tidak boleh mengambil lam baris bawah, tapi lam baris atas, iaitu fathah. Jadilah dia lahum. So kita baca lahum, bukannya lihum, ya. Bayangkan dulu Al-Quran, tuan-tuan, dia tidak ada baris, ya. Dia tidak ada baris. Jadi Quran yang asal masa zaman Khalifah Uthman tu, dia tidak berbaris. Jadi pemahaman nahwu ni pentinglah, ya. Kalau kita tak belajar, ya, mungkin kita terbaca lam tu baris bawah, lihum, ya. Tapi kalau kita sudah belajar, kita tahu jumpa lam ha mim tu dalam konteks ayat ni kita akan baca walahum, ya, walaupun tidak dibariskan. Jadi bukannya walihum, ya. Kalau walihum dia sudah tidak ada makna lah, ya. Maknanya waw ni dan yang betul kita sebut, tapi kalau kita sebutnya lihum, jadi yang ni tidak ada makna. Jadi dan azab yang pedih. Kalau kita baca walihum azabun alim, maknanya dan yang ni dah tidak ada makna drop, ya. Dia punya makna dan azab lah, ya, azab yang pedih. Sebab tu penting untuk kita mengenal, ya. Itu apa, penerangan tu adalah dalam aspek yang kedua tadi, ya. Apa yang saya terangkan ni, yang tadi, ya, harfun jar dengan isim yang majrur tu, itu bahagian aspek yang kedua dalam tata cara mengenal kalimah, ya. Dia terbabit dengan perkaitan antara dua kalimah, ya. Okey, hari ini kita akan sambung membuat pembentukan kepada azabun pula, ya. Walahum sudah selesai. Kemudian kita buat azabun, ya. Okey, so kita akan pergi ke Lexilogos lah. Itu untuk membantu proses, ya. Dan besok kepada sahabat-sahabat yang telah mendaftar workshop, ya, kita adakan satu workshop khusus untuk membantu tuan-tuan memahirkan diri dengan penggunaan keyboard Lexilogos ni, ya. Pukul 2:30 petang, ya, 27 hari bulan. Mula kita rancang nak buat 20, tapi nampaknya sambutan dia kurang, jadi kita tangguhkan kepada 27. Setakat ni kita lihat ada lebih kurang 30 peserta lah yang telah mendaftar, ya. Tapi kepada yang belum daftar tu masih boleh mendaftar lagi. Mungkin kita akan tutup hari ini lah, ya. Hari ini hari yang terakhir untuk pendaftaran, kerana hari ini nanti saya akan berikan panduan apa yang perlu dibuat sebelum workshop, ya. Jadi kita pergi ke Lexilogos. Ini dia, ya. Kita telah pun kopikan, ya. Nanti dalam workshop tu nanti kita akan
juga bimbing tuan-tuan puan sebenarnya macam mana nak menggunakan picture copy balik apa yang kata kerja hasil kerja yang kita dah buat tu, kita simpan dia di dalam template macam ni. Yang ni adalah template Microsoft Word, ya. Gunakan Microsoft Word yang tuan-tuan tengok ikon dia di bawah ni, ya. Yang di bawah ni ialah Microsoft Word. Atas tu pun ada nampak tak? Bila saya tunjukkan cursor tu, dia ada tulis QHS MS Word Worksheet. So kita boleh simpan hasil kerja kat situ, tapi jangan lupa nak save lah, ya. Kalau lupa save, dia akan hilang. Jadi kalau bila saya nak guna semula untuk perkongsian sambungan pembelajaran, saya boleh copy saja dia balik. Macam ni, highlight dia dan copy dia balik, dan saya masuk balik ke dalam Lexi Logos pagi ni, ya. Kalau saya tak buat itu, hari ni saya tak dapat nak kongsikan. Saya kena menaik balik keseluruhan. Itu dah sudah memakan masa, ya. Jadi bila kita copy, simpan dan copy balik ke sini, dia menjimatkan masa, ya. So hari ini kita nak buat pembentukan kalimah, copy je sini, ya. Tuan-tuan nak type pun boleh pembentukan kalimah tu, ataupun yang dah ada tu boleh copy lah. Copy ialah Control C, ya. Ingat, hari ini tuan-tuan yang mengikuti workshop tu boleh praktis pelan-pelan, ya, supaya workshop besok kita lebih laju sikit lah, lebih licin, ya. Bila saya kata Control C itu, kena tahu macam mana nak menggunanya, iaitu pergi ke kunci pada komputer tuan-tuan tu, kalimah tu, cari butang control, ya. Control tu dalam komputer, pada komputer tu dia tulis apa? CTRL. CTRL itulah control. Ya, lepas tu jangan lepas. Ya, lepas tu tekan butang C. Itu dimaksudkan control C, ya. Dalam Lexi Logos ni sebenarnya dia beri panduan kepada kita, ya. Di mana tuan scroll je kat bawah ni. Ni dia ada apa? Dia ada beri panduan pada kita. Kalau kita nak copy yang ni, ya, saya kotakkan dia. Kalau nak buat copy, kita tekan Control C. Ni dia. Ya, iaitu ada butang Control CTRL. Jangan lepas, ya. Mana dia bila kita dicampur C ni, dua-dua ni kita tekan sekali, ya. Tekan butang Control, kemudian tekan butang C, dia tengah copy lah tu. Kemudian bila kita nak paste, ya, dan kita gunakan Control V. Control V. Maknanya butang control yang sama ni, kemudian tekan button C, ya, ke kunci V. Itu untuk paste. Ya, dua-dua ni tuan-tuan kena mahirkan sebab banyak kali akan menggunakannya. Sebab ini lebih laju lah. Ada cara lain, iaitu kita pergi ke bahan yang kita nak buat copy itu. Kita kalau kita tak mahir Control C ni, ini dipanggilkan shortcut, ya. Shortcut. Kalau tidak, kita kena buat apa? Kita kena pergi ke tempat ni. Katalah kita nak copy yang ini tadi, so kita kena buat right click mouse kita, ya. Mouse kita tu kita kena buat right click. Macam ni saya right click, kemudian kuantumnya ada copy. Ya. Copy. Lepas tu bila nak paste pun sama, buat right click dengan paste. Dia lambat sikit. So yang paling senangnya bila tuan-tuan dah highlight ni, tekan je Control C. So dia automatically dia dah copy, dah ready untuk ditampalkan di tempat lain. So sekarang ni saya copy yang ni, saya nak tampal ke sini, ya. Jadi apa buat? Highlightkan dia, tekan Control C, klik mouse ni, dan Control V. Dan dia copy lah. Ya, dia dah copy. Itu itu teknik yang tuan-tuan kena mahir, ya. Sebab Lexi Logos ni tuan-tuan kena mahir. Kalau tidak nanti dia melambatkan masa lah, ya. Tercari sana, tercari sini, try tak boleh dan sebagainya. Itu biasalah. Ya, itu sebahagian daripada proses pembelajaran kita, ya. Jadi sekarang ni kita nak buat pembentukan apa? Kalimah yang kedua, iaitu azabun. Azab. Samalah. Bila kita sudah highlight, tuan-tuan tekan Control C.
Tu saya dah tekan Ctrl C tu. Lepas tu letakkan cursor di mana kita nak tampalkan tu, tekan Ctrl V. Tu Ctrl V. Ya, siap dia. Dan lepas tu baru kita boleh buat pembentukan kalimah, ya. Okey, sekarang ni anzabun bukannya harfun. Jadi anzabun dia ada 3 huruf akar dia. Ya, 3 huruf akar dia. Macam mana tuan-tuan nak mencari 3 huruf akar? Pertama, cuba cari di dalam kalimah itu sendiri. Sebab banyak huruf akar tu adalah di dalam kalimah. Ya, kalau kita tak kenal pada kalimah dan kita kena buat cara lain. Tapi yang pertama sekali, bila tuan-tuan membaca Al-Quran, membaca ayat, tengok pada kalimah tu, cuba tengok, cuba dapatkan apakah 3 huruf akar daripada kalimah itu sendiri. Ya, so dalam konteks ni anzabun dia ada 4 huruf. 4 huruf. Jadi 3 daripada 4 tu adalah huruf akar. Ya, dan tidak susah untuk mencarinya sebenarnya ialah Ain, itu huruf akar yang pertama. Kemudian huruf akar yang kedua ialah Zal, ya, dan huruf yang ketiga ialah Ba. Itu 3 huruf. Ya, daripada kalimah tu sebenarnya tuan-tuan boleh mencari apakah 3 huruf akar kepada satu-satu kalimah. Ya, dan kalimah itu tidak termasuk kalimah harfun. Ya, kalau kalimah harfun dan kalimah isim dhamir, ya, dan ada lagi kumpulan-kumpulan isim yang mabni, dia tidak ada huruf akar, ya. Tetapi macam azabun ni dia adalah kalimah lazim, isim lazim kita panggil dia, dia ada huruf akar. Ya. Jadi bila kita sudah mengenal tu dan kita boleh memulakan proses seterusnya, iaitu ya memulakan dengan 3 huruf akar tadilah. 3 huruf akar tadi ain, zal dengan ba, kita asingkan dia, jangan digabung. Kalau dah bergabung dia tidak, dia bukannya huruf akar, dia adalah kata akar. Itu bezanya kalau bergabung dengan asing. Itu kena jelas, ya, jangan kita confuse pula. Kadang-kadang kita bercakap tentang huruf akar tapi kita menunjukkan kata akar. Ya, berbeza. Kata akar ni apa dia? Dia perkataan tapi tidak dibariskan. Dia dah bergabung tapi tidak baris. Yang penting sekali ialah kita membentuk kata dasar. Itu dia. Ya, kata dasar dia bergabung dan dia berbaris. Jadi kita mulakan dengan 3 huruf akar dia, itu ain. Kita kecilkan dulu supaya kita dapat paparan sepenuhnya. Ya, iaitu ain. Kemudian zal, asingkan dia, ya, jangan digabungkan untuk step pertama ni. So ain zal ba ni kita asingkan, itu dia dinamakan huruf akar. Ya, so daripada huruf akar ni kita boleh membina kata dasar. Ya, ketiga-tiga huruf ni dia huruf sahihah, dia panggil huruf yang tu, bukan huruf illah. So kalau bukan huruf illah, dia senang je, dia straightforward je, ya. Kopikan dia, ya, lepas tu gabungkan dia, ya. Dia tidak asing lagi. Apa membina kata ataupun perkataan, dia tidak lagi, ya, asing lah, tidak terpisah. Kemudian dibariskan, ya. So ain zabin, kata dasar dia ialah azaba. Azaba, ya. Azaba. Ini dalam bentuk kata dasar. Kata dasar mesti mengambil bentuk kata kerja. Ya, kata kerja bermakna mengazab. Ya, satu perbuatan yang aktif, dan kata kerja tu mesti dalam bentuk kata kerja yang maklum, yang aktif, bukannya majhul, bukannya pasif, ya. Kata dasar tidak boleh mengambil bentuk pasif, dia mesti mengambil bentuk aktif saja. Azaba. Okey, so
Kalau kita nak kemaskan lagi pembentukan kalimah ni, apa kita buat? Ya, kita labelkan dia ataupun kita beri penerangan dalam bentuk uh, penerangan kepada setiap step tu, ya. So step pertama azaba ni kita katakan dia adalah kata huruf akar. Ha, waw, ro, waw, fa. Ya, supaya jelas kita, ya. Kalau tak ada penerangan mungkin kita kepada mereka-mereka yang baru dengan pembentukan kalimah mungkin dia tak kenal pula, ya, apa dia azaba ni. Azaba ni ialah huruf akar. So kita nyatakan dalam bracket alif, kaf, ro, ya. Ini Melayu. So Melayu tidak menggunakan hamzah qata, ya. Melayu gunakan alif. So boleh guna alif, dia boleh dibunyikan dalam Melayu. Jadi huruf akar. Itulah ain, zal dengan ba, ya. Kemudian dia membina azaba. So cantikkan dia. Ya, azaba ni ialah kata dasar. Ya, kata dasar. Tuan-tuan boleh gunakan dua-dua, sama ada nak guna kata dasar boleh, nak gunakan kata akar pun boleh, ya. Dia konsep yang sama. Ya, dia adalah perkataan yang pertama yang dibentuk daripada 3 huruf akar. Itulah dipanggilkan kata dasar. Kalau kita nak gunakan kata akar pun boleh, ya. Dia memberi erti yang sama. Jangan kita confuse pula, ya. Terkeliru, tak, dia benda yang sama. Iaitu perkataan yang dibina daripada huruf akar dipanggil kata akar pun betul. Kalau kita kata kata dasar pun betul. Perkataan yang asas, ya, yang paling asas. Dasar ni bermakna yang paling bawah sekali. Mana itu yang paling asas dalam bentuk perkataan. Ya, so kita nak sebut huruf akar pun boleh. So jangan kita berbantah pula, ya, dengan terminologi, ya. Kita fahamkan terminologi dan apply dia baik-baik, ya. Kemudian bila kata dasar atau kata akar dia sudah ada erti dia, makna dia dalam bentuk kata kerja aktif, iaitu fi'il maklum, ya, maklum, bukannya majhul. Jadi azaba adalah dalam bentuk kata kerja iaitu mengazab, ya, melakukan perbuatan memberi azab kepada seseorang yang lain ataupun sesuatu yang lain. Dia dalam bentuk aktif, ya. Jadi kita beri makna kepada kata dasar ialah perbuatan mengazab, tapi dia tidak ada pelaku dan tidak ada masa. Itulah kata dasar, ya. Jadi kita beri makna kepada kata dasar, kemudian kita berhenti, ya, sebab masa sudah sampai 7.49 dan kita akan sambung besok, ya, memenuhkan kata kerja ni, ya. Pembentukan kalimah azabun ni. Jadi kita berikan makna, ya, azaba dalam bentuk kata kerja apa dia? Mengazab, ya, mengazab. Jadi mengazab kena tulis jawi. Sebab apa? Sebab Arab dia tak dengar, ya. Tengok di sini dia tak ada, dia ada ain, ada ghain tapi tak dengar. Jadi kita kena pergi, tuan-tuan kena buka leksi logos jawi, ya. Besok dalam workshop tu saya akan tunjukkan, ya. Dan tuan-tuan kena buat latihan dan praktikal dalam workshop tu macam mana nak pergi ke leksi logos, ya, jawi. Ini saya dah buka dah. Ya, dah buka yang baru, yang mana tuan-tuan pilih jawi tu daripada sini, ya, daripada select language ni, cari jawi. Ni jawi, ya. Ambil jawi, bermakna sekarang ni leksi logos ni boleh menaip perkataan dan ayat-ayat dalam jawi Melayu, ya, jawi Melayu. Jadi barulah kita boleh menaip kalimah mengazab, iaitu mim diikuti dengan nga, meng, ya. Lepas tu diikuti dengan alif, lepas tu zal dengan ba, zal
dengan ba, ya. Itulah mengazab, ya. Bahasa Melayu alif boleh bunyi, ya. Kalau Arab dia tak boleh alif, ya, sebab alif dalam Arab dia mat saja, dia berfungsi sebagai huruf mat, dia tidak boleh dibunyikan. Dia hanya membunyikan huruf belakang dia sebelumnya. Itu kalau dalam Arab, ya. So kita kena mahir dua-dua, ya? Penulisan Jawi Arab dengan Jawi Melayu, ya. So mengazab, bila kita sudah type sini, kita nak bawa balik ke leksi logos bahasa Arab tadi, kita copy saja di sini, ya. Tuan-tuan lihat di sini ada kotak kopi itu, ya, dia ni kotak kopi ni. Bermakna kalau dalam kotak penulisan leksi logos tadi hanya satu item saja, satu perkara saja, tuan-tuan boleh gunakan kotak kopi ini. Tetapi kalau banyak, jangan gunakan kopi, dia akan kopi semua, ya. Jadi pilih itu tuan-tuan kena highlight lah. Kalau ada beberapa item dalam ni, tuan-tuan yang mana nak kopi kena gunakan Ctrl C, ya, Ctrl C. Sekarang ni satu item saja, jadi kita boleh boleh gunakan kotak kopi ni saja, ya, iaitu kita tekan di sini saja, ambil cursor mouse tu, tekan copy, sini dia sudah copy lah, copy dan pergi ke leksi logos yang Arab tadi dan paste dekat situ. Cursor tu sudah ada di situ, kita tekan Ctrl V saja. So sekarang ni mengazab telah pun ditampal. Bahasa Melayu untuk paste tu ialah ditampal kat situ, mengazab, ya. Itulah proses pembentukan kalimah azabun. Baru 2 step lah. Step pertama huruf akar, step kedua ialah kata dasar ataupun kata akar yang memberi makna mengazab. So daripada situ kita akan bina step ketiga, iaitu kata terbitan. Itu kita akan buat besok, ya. Kita akan, sorry yang ni kita copy, kita simpan dulu yang ni. Apa tuan-tuan perlu buat, sebab sekarang ni ada maklumat-maklumat yang di atas tu terlindung. Jadi gunakan frame ni, ya, large frame kan. Gunakan large frame, jadi dia boleh tunjukkan semua sekali. Kalau kita small frame tu ada bahagian-bahagian yang dia tidak masukkan dalam paparan tu, ya. So kita simpan dalam bentuk print screen. Okey. Bermakna dia dah simpan dalam screenshot. Kemudian kita tampak copy ni kepada yang kita simpan semalam. Tak perlu semua ni, ya. Sebab yang ni hari ni, yang ni je tambahan. Kita ambil yang ni saja. Okey. So yang ni tuan-tuan buat apa? Ctrl C, ya, nak copy. Ctrl C, pergi ke template Microsoft Word tu, ya, semalam simpanan sampai sini, so kita tambah lagi satu line yang baru, Ctrl V. Tu dia. Dia dah tambah. Dan jangan lupa untuk simpankan dia, ya. Simpan, savekan dia. Kalau tak save nanti hilang pula. Jadi besok kita akan kena copy ni semua balik, pergi ke leksi logos tu untuk menyambung perbahasan kita, ya, insya-Allah. Okey, so untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Yang mana, ya, kita telah pun memulakan pembentukan kalimat, tapi masih lagi depan ni ada dot lagi lah, ya, belum habis. So itu kita akan simpan besok. Kita akan sambung besok sehinggalah terjadinya kalimah azabun, ya, di dalam pembentukan kalimah tu. Ya, dan kita lepas tu kita akan sambung pembentukan alimun pula, ya. So semua kalimah tu kita perlu, ya, buatkan pembentukan kalimah dia, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.